Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan melihat pada video kali ini bagaimana membaca lafaz ataupun ayat 1 surah Al-Fatihah dengan kaedah bertajwid. Okey, dengan kaedah bertajwid insya-Allah. Ayat pertama surah Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pada kalimah pertama ini, yang mana kalimah bismi, kalimah pertama yang bermaksud dengan nama. Okey, pada kalimah pertama ini kalau kita lihat dari segi makhraj huruf ba pada bibir, huruf sin pada hujung lidah di belakang gigi bawah, huruf mim juga adalah makhrajnya pada bibir. Namun pada lafaz ini perlu ditekankan, perlu difokuskan pada huruf sin yang mati. Huruf sin yang sukun itu bunyinya bis. Okey, kedengaran sifat suara ataupun sifat huruf sin, okey, berangin, dan keadaan berangin ini tidak boleh diputuskan. Okey, nama sifat angin ini, angin terlepas ini nama dalam bahasa Arab, dan sifat hurufnya adalah sifat al-hamsu. Okey, dan pada huruf sin juga ini ada sifat rokhawah. Sifat rokhawah makna suaranya terlepas, suaranya tidak boleh ditahan. Okey, kalau suara ditahan menyebabkan sifat huruf rokhawah, huruf sin itu dibaca dengan keadaan terputus. Okey, jadi sepatutnya di sini dibaca dalam keadaan suara melepaskan angin dan suara terlepas, maknanya tidak tertahan suara. Bismi. Okey, dibaca dengan bismi dan tidak boleh dibaca dengan mengadakan ataupun ada pantulan suara di sini, iaitu kalau kita baca bisa, maka keadaan bacanya adalah salah. Okay. Mesti dibaca dengan keadaan berangin dan suara terlepas. Bismi. Okay. Seterusnya mari kita lihat kalimah yang kedua dalam ayat 1 surah Al-Fatihah, iaitu kalimah Allah yang bermaksud bermaksud Allah lah. Dan di sini ada beberapa hukum, ada dua hukum yang kita boleh bahaskan, iaitu atas alif itu ada hamzah wasal atau ditulis dengan kepala huruf sad. Okey, hamzah wasal ini tidak dilafazkan semasa kita sambung bacaan bismillah. Namun kalau kita mulakan dengan kalimah Allah, maka di sini dibaca dengan baris atas Allah. Kemudian hukum yang kedua pada bacaan ini adalah hukum lam pada kalimah Allah, yang mana di sini kalimah lam ini dilafaz dengan nipis. Sebab sebelum kalimah Allah ini ada mim, ada baris bawah ataupun mim berbaris bawah. Okay, ada baris bawah. Dan seterusnya lafaz kalimah Allah ini dibaca dengan kadar 2 harakat. Dibaca dengan kadar 2 harakat panjangnya. Allahi. Baik. Kalimah seterusnya dalam ayat 1 ialah Ar-Rahmani. Okey, sama juga pada kalimah Ar-Rahmani. Kalau kita buat kajian, kita tengok pada huruf yang pertama itu ada hamzah wasal. Okey, dan di sini ada bacaan sabdu, ra bersabdu, ham sukun, mim baris atas dengan tanda fathah. Okey, kita tengok dulu dari segi tanda bacaan. Hamzah wasal ditulis dengan kepala sad, maknanya di sini hamzah wasal ini kalau dimulai dengan kepala, kalau katakan kalimah ini adalah permulaan bagi bacaan, maka di sini kita baca dengan hamzah wasal ini dibaca dengan alif, Ar-Rahman, Ar-Rahmani. Namun di sini bila di tengah ayat kalimah
hamzah wasal ini tidak dilafaz dalam bacaan. Okey, berikutnya ra berbaris atas. Okey, huruf yang bertasydid adalah huruf yang berganda. Maka di sini bacaan di sini perlu ditekankan pada makhraj ra, iaitu hujung lidah menekan ke lelangit. Okey. Kemudian ra yang berbaris atas perlu dibaca dengan tebal. Kerana ra berbaris atas. Seterusnya ha. Ha yang sukun perlu kita fokus kembali kepada makhraj huruf ha terletaknya di tengah halqum. Okey, di tengah halqum, maka perlu dikembalikan kepada makhraj huruf ha di tengah halqum, bunyinya rah. Dan huruf ha ini bersifat dengan hamsu. Al-hamsu maknanya terlepas angin. Bila terlepas angin, biasanya dia akan berpasangan dengan sifat rakhawah, suara memanjang ataupun suara terlepas. Tidak boleh ditahan suara, lepaskan suara bersama dengan angin. Seterusnya pada huruf mim. Pada huruf mim itu ada tanda mad, alif kecil, alif saghir, maka dibaca kadarnya 2 harakat. Dan huruf nun berbaris bawah berbunyi ni, kita kekalkan dengan bacaan huruf bunyi yang bersifat nipis, okey, ataupun istifal. Istifal maknanya dia huruf nun ni ada huruf istifal. Apa makna istifal? Istifal adalah merendahkan pangkal lidah. Baik, kalimah yang terakhir dalam ayat pertama ini adalah Ar-Rahimi. Ar-Rahimi maksudnya Maha Penyayang. Okey, kata asalnya adalah rahima ataupun rahama. Okey, ini perlu kepada mahir bahasa Arab, nahwu ataupun sharaf. Baik, Ar-Rahim sama juga dari segi tanda bacaan, ada hamzah wasal, ra baris atas, ha baris bawah, ya sukun. Okey, kat sini huruf ya tidak diletakkan tanda apa-apa. Maknanya di sini huruf ya ini adalah huruf mad. Okey. Dan mim berbaris bawah. Apabila diwakafkan, mim ini disukunkan. Maka namanya arid disukun. Okey. Kalimah ini sama, pada hamzah wasal tidak dilafazkan. Terus idgham kepada ra yang ada tanda syaddah. Dan ra sini perlu ditebalkan kerana ra berbaris atas. Okey, cara nak tebalkan huruf ra. Okey, masa kita sebut ra, pastikan belakang lidah kita terangkat. Ra. Ar-ra. Okey. Kemudian hi berbaris bawah. Okey, kita perlu pecah baris bawah dalam bahasa Arab bermasuk kasrah. Okey, kasrah bermasuk pecah. Apa yang pecah? Pecah bibir. Kita tarikkan bibir kita ke bawah. Rahim. Dan kalau kaedah untuk wakafkan pada kalimah ini, boleh dibaca dengan 3 kaedah ataupun 3 wajah. Yang pertama dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Ar-Rahim. Okey, mari kita baca sekali lagi. Ayat pertama surah Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya-Allah kita akan teruskan lagi pada ayat yang kedua.